Alhamdulillah saudara, kita dah pun sampai ke episod yang terakhir. Ini dia Cakap Masjid, sebuah rancangan kita duduk sembang, tanya tentang fadilat-fadilat Ramadan dan juga tanya tentang Islam tu sendirilah. Dan pelbagai asatizah telah pun saya duduk sembang, saya duduk berborak-borak kan. Lebih kepada saya duduk dan tanya apa yang terfikir di fikiran saya tu, saya tanyalah. Dan ustaz-ustaz ni semua secara spontan dapat memberikan jawapan. Ustaz, yang ni macam mana? Jadi untuk episod yang terakhir ni, kita bersama dengan orang yang telah pun saya sama-sama bekerjasama. Inilah dia Ustaz Syafi'i. Sebelum tu, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khabar Kisi? Alhamdulillah sihat ya. Jadi Ustaz, inilah Ustaz Syafi'i yang mana saya dapat bekerjasama. Ustaz Syafi'i lah yang telah pun buat arrangement setiap minggu. Kezi, macam mana ni asatiza ni nak datang hari berapa yang boleh buat recording. Jadi inilah Ustaz yang telah pun mendapatkan asatiza yang anda dapat bersama dengan kita. Antaranya kita ada Ustaz Faisal ya, Ustaz Fadli, lagi kita ada orang-orang lama seperti Ustaz Windu ya, Ustaz Nur Tijani. Jadi alhamdulillah pada episod terakhir ni kita nak dengar pula lah mungkin perkongsian, harapkan bukan yang terakhir tapi perkongsian untuk menutup ya Ramadan ni sendiri. Mungkin Ustaz Syafi'i boleh kongsi apakah mungkin maksud di sebalik Syawal. InsyaAllah lah minal aidin wal faizin wal maqbulin, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah SWT terima semua amalan kita, khususnya lah di dalam bulan Ramadan ini. Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada KC lah sebab berikan ruangan masa dan waktu untuk membantu Masjid Al-Amin, insyaAllah. Jadi berkaitan dengan kita ni semua sekarang tengah sibuk-sibuk waktu nak raya ni Ya, betul. Jadi dalam keadaan pandemik ni lagi tapi tak apalah, Ni insyaAllah. semangat malam raya Ustaz. Semangat malam raya lain. Semangat malam raya ni dia lain Ustaz. Dia dengar lagu raya harap-harap dengarlah Cakap Masjid Dan pada waktu yang sama juga, kalau kita lihat di dalam beberapa nukilan-nukilan para ulama kita, antaranya kalau kita tengok dalam buku-buku fikih Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, ada menyebutkan beberapa riwayat tentang kelebihan malam raya ni. Jadi walaupun riwayat tu taklah sampai kepada riwayat yang sahih, tetapi bolehlah kita mengamalkannya kerana ada beberapa pandangan ulama dan juga bahkan riwayat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah, daripada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili, berkata barang siapa yang menghidupkan malam raya itu, maka hatinya tu tidak akan mati pada matinya hati orang-orang ramai. Jadi kita akan terfikir apa maksud matinya hati orang-orang ramai. Ialah maksud matinya hati tersebut, kalau kita lihat di dalam nukilan buku yang saya kongsikan tadi, Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, ada menyebutkan bahawasanya mati hati itu adalah apabila hati kita ni terlampau fokus kepada dunia, tapi tak mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ingatkan pada hari akhirat. Jadi sementara kita dengar lagu raya dan sebagainya, digalakkanlah kalau kita dapat menghidupkan malam raya tersebut dengan solat isyak jemaah, dan kemudian disusuli dengan solat subuh jemaah. Jadi kalau kita dah buat solat isyak jemaah dengan subuh jemaah ni, dah sama macam kita hidupkan satu malam tu dengan beribadat. Dan kemudian kita bolehlah add-on lain. Jadi ni adalah antara kelebihan pada malam raya lah. Ustaz, kalau malam raya menonton rancangan Cakap Masjid berjemaah dapat pahala tak? Tu dalam bab mempelajari ilmu lah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan terima lah. Semoga dapat pahala di rancangan Cakap Masjid ni. Ini tak bohong, ni Cakap Masjid. Betul. Bahkan kalau kita tengok kelebihan orang belajar ilmu, malaikat letakkan sayapnya ke atas kepala kita, dekat ke atas orang-orang yang belajar ilmu ni lah. Jadi kita akan terfikir kenapa malaikat banyak-banyak tempat sayap dia nak letak, dia letak ke atas kepala orang yang belajar ilmu. Ya, betul. Jadi jawapan dia adalah itu adalah salah satu tanda penghormatan para malaikat kepada mereka yang mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam dalam AMI nak hormat, kita tabik tabik. Tapi dalam agama ni kalau malaikat nak hormat, dia letak sayap. Masya-Allah. Satu keindahan Ustaz. Jadi ni di bulan Ramadan pada malam raya, dan sekarang ini Ustaz adalah salah seorang, bagaimana penglibatan Ustaz dengan Masjid Al-Amin ni?
Okey, baiklah. Kalau dekat Masjid Al-Amin tu saya bantu-bantu dari sudut meletakkan beberapa program pada waktu Masjid Al-Amin. Kursus, perjalanan imam tarawih, perjalanan kirakan konten daripada Masjid Al-Amin. Tadi saya punya role dekat sana adalah HOD bahagian HOD, Islamic Learning lah, tapi lebih pada konten lah. Alhamdulillah. Jadi kirakan ustaz ni memang berkhidmat untuk Masjid Al-Amin lah. Ya, betul. Jadi dalam cakap masjid ni kita selalu kirim kongsi gambar kan. Ni daripada mata pandangan orang dalam. Sebagai seorang yang bekerja di Masjid Al-Amin, apa yang kemungkinan keadaan Masjid Al-Amin sekarang ini boleh ustaz gambarkan? Okey, alhamdulillah. Bila kita lihat dekat tempat PayNow dekat UEN number ni ada wakaf iltizam Masjid Al-Amin. Sebenarnya Masjid Al-Amin ni kita tengah melalui fasa menaik tarafkan infrastrukturnya. Jadi kalau nak naik taraf tu maknanya kalau kita lihat dekat bangunan masjid ada kayu-kayu yang tunggu masa nak jatuh. Jadi kalau kita nak ubahkan kayu tu ataupun nak renovate kayu tersebut, dia akan affect roofing. Jadi bila dia dah affect roofing, dia akan affect kebanyakan building masjid tersebut. Bahkan kalau kita lihat banyak program-program dekat Masjid Al-Amin, kalau siapa yang ada pernah datang Masjid Al-Amin, kadang-kadang pelajar madrasah tengah belajar pun boleh blackout juga. Boleh blackout. The whole MPH tu, multipurpose hall tu blackout. Jadi itu yang cabaran kita. Rupanya sebab masjid punya electricity yang masjid dapat taklah dapat menampungkan aktiviti-aktiviti masjid. Jadi sebab itulah kita kena ada lagi satu projek, nama dia projek rewiring dengan cabling. Cabling yang bukannya dalam building masjid tapi dekat bawah tanah punya cabling untuk supply electricity. Lebih banyak power, lebih banyak power kepada masjid. Sekarang pun dah banyak online ustaz Ya, betul. Kipas dia power, kalau tukar kipas power dah lain ustaz. Ya, betul. Lampu dah lain. Jadi saudara, anda bayangkan bila anda mengambil bahagian dengan bersedekah projek wakaf iltizam Masjid Al-Amin ni, maknanya pahala anda berterusan tau ustaz. Pahala sampai mati pun pahala terus Betul. Kecuali kalau orang tutup lampu. Dah tak pahala tak. Tapi selagi ada building, kalau orang tu duduk kat dalam building tersebut atau membaring, mungkin kalau katakan boleh kiam nanti lepas dah buka masjid, dia pun dapat pahala juga walaupun lampu dia tutup. Nampak? Saudara, inilah peluang kita mengambil kesempatan untuk menderma pada masjid. Dan derma ni berpanjangan lah ustaz, bukan setakat bulan Ramadan lah. Ya, betul. Dia pun buka kepada semua waktu-waktu yang lain. Cuma kenapa kita rebutkan pahala di bulan Ramadan? Kerana bulan Ramadan ni bulan yang diberkati dan digandakan amalan-amalan soleh. Itulah sebabnya kita rebutkan pahala tersebut. Kalaulah katakan saya pula tak lepas bulan Ramadan nak wakaf ataupun nak infak, bagaimana? Jawapan dia boleh, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba, seperti satu biji yang kita tanam, maka dia akan lahirkan lagi 700 biji. Jadi bila kita melihat kepada tafsir ulama-ulama kita, mereka berkata disebabkan oleh keikhlasan orang tersebut. Mungkin amalan yang satu tu pahala dia mungkin diberikan satu, tapi kerana keikhlasan beliau digandakan sehingga 700 kali ganda ataupun lebih. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni akan memberikan ganjaran mengikut kepada hati orang tersebut lah. Wow, saya rasa ini peluang yang patut anda rebut kerana jarang masjid nak ada wakaf Betul. Dan kalau ada peluang sekarang ni, rebutlah, ini saham akhirat kita. Kalau kita nak ada kelebihan dan wang yang kita miliki itu kita mungkin belanjakan pada benda-benda yang tidak menjamin akhirat kita pun adalah satu perkara yang sia-sia lah ustaz. Jadi gunakanlah peluang ini. Kalau anda sedang menonton rancangan ini, maknanya anda telah pun dipilih dipilih untuk memberikan sumbangan pada masjid. InsyaAllah tak ada perkara yang berlaku tanpa sia-sia, ataupun tak ada perkara yang berlaku dengan sia-sia lah. Betul ustaz. Jadi bayangkan kalau setiap
wang yang kita sumbangkan, dia seakan-akan mengalir, sehingga kan dia mendatangkan lebih banyak ganjaran kepada kita. Kadang-kadang fadilat sedekah ni dia bukannya berikan kepada kita je, tapi yang efek sedekah ni boleh dapat melalui anak kita, ataupun isteri kita, ataupun keluarga kita pun akan dapat efek tersebut. Dan sebelum saya tanya soalan seterusnya tentang fahaman hari raya tu sendiri lah, ada orang panggil Aidilfitri, ada orang panggil Idul Fitri, ada orang panggil Eid Mubarak. Sebelum kita sentuh tentang hari raya ni, saya nak tanya Ustaz, ini untuk solat raya Ustaz, saya rasa SOP untuk semua masjid di Singapura samalah. Ya, betul. Jadi mungkin Ustaz boleh imbas kembali apakah SOP bagi mereka yang nak solat di pagi raya tu. Betul. Pertama sekali kita dah 1 tahun tak dapat jumpa hari raya di masjid, sebab keadaan yang mendatang pada tahun lepas. Jadi kalau untuk tahun ni kebanyak ataupun semua masjid-masjid yang menjalankan solat raya, mereka kena booking. Jadi ada booking, ada 3 session mengikut kepada 3 session. 3 session. Kalau Masjid Al-Amin kita ada buat 3 session lah. Mungkin masjid lain saya tak berapa pasti. Paling-paling 2 lah. Paling-paling 2 lah. Jadi kalau 3 session tu, pada waktu yang sama juga, bila mereka dah booking, jangan lupa bawa sejadah dan sebagainya lah. Jadi booking tu bermula hari apa Ustaz? Booking tu ni rakaman ni, rancangan ini pada hari Rabu malam raya kan. Jadi booking tu bermula Selasa. Bookingnya hari Selasa. Semalam dah lah. Ya, betul. Kalau gitu dah penuh lah Ustaz. Maknanya dah kan? kena tengok mana-mana masjid yang tapi masih ada lagi. Adakah semua masjid menawarkan solat Aidilfitri ataupun tidak? Kebanyakan masjid akan menawarkan solat Idul Fitri. Masjid yang kalau kita lihat, ada beberapa masjid tak dapat jalankan solat tarawih dan sebagainya kerana keadaan SOP safety management ataupun bagaimana mereka menjalankan piawaian lah yang dikenakan kepada masjid tersebut. Nak buka zon pun susah kadang-kadang. Jadi kalau boleh saya galakkan, memandangkan hari raya cuti umum, jadi kalau tempat dah penuh, bolehlah pergi ke masjid-masjid yang dekat dengan town. Boleh. Sebab bunyi town office pun tutup, jadi ramai orang tidak ke sana, jadi boleh ambil peluang lah. Sebab ada masjid-masjid ni dia memang kosong Ustaz. Jemaah tak ramai, jadi kena tengok lah, dia ada senarai kan. Ya, betul. Jadi booking masjid dibuat pada hari Selasa lalu semalam. Kemudian waktu tu juga anda akan dapat tahulah anda ada booking ke tidak. Betul. Dan bila dah sampai tu, cakaplah kita sesi yang pertama, apa yang perlu kita bawa bersama? Jadi pada waktu tersebut jangan lupa tunjukkan bukti yang kita dah buat booking. Kena bawa bukti. Kena bawa bukti. Jadi ada volunteers ataupun ada pegawai dekat depan sana, dia akan saring lah, dia akan lihat adakah orang tersebut telah buat betul-betul booking, dan kemudian dibawa masuk. Kalau siapa yang book untuk bapaknya ataupun untuk mungkin mereka yang tak IT savvy, kalau dapat printkan dululah photo state ataupun paper ada bukti, jadi tunjukkan. Bawa handphone boleh Ustaz? Bawa handphone pun boleh juga. Cuma kadang-kadang ada jemaah yang warga mas, dia nak cari gambar tu susah nak tunjuk. Macam mana aku nak pergi kat gambar ni? Buat wallpaper tak boleh Ustaz? Wallpaper boleh. Tak boleh cari apa? Lepas wallpaper satu ambil ni, tunjuk je. Tapi make sure wallpaper yang betul lah. Kalau salah dia punya booking dia, mungkin tak dapat diberikan. Jadi memang pihak masjid mengambil perkara ini amat serius lah. Ya, betul. Kalau tak bawa tak boleh masuk Ustaz. Ya, betul. Jadi jangan sampai ada mungkin perkara yang tidak disenangi berlaku lah. Pastinya para pegawai masjid ni yang jaga pintu masuk tu, mereka hanya menjalankan tugas. Ya, betul. Apa yang diperlukan, macam kita takkan nak masuk Malaysia tak bawa pasport. Saya ada pasport kat rumah, minggu lepas baru saya masuk Johor. Tak boleh, nak kena bawa. Awak tahu awak tak ada pasport tak boleh masuk. Sama juga kalau tak bawa bukti anda tempah tempat untuk solat Aidilfitri, memang tak boleh masuk. Betul. Jadi selain daripada booking slip tu, apa lagi nak kena bawa bersama? Jadi kalau boleh dapat bawa sejadah, dan kemudian perkakas solat lah untuk wanita. Sebab masjid kita tak ada sediakan perkakas solat untuk wanita. Ini untuk kurangkan sentuhan barang-barang yang dikongsi samalah. Jadi bawa telekong sendiri, bawa sejadah sendiri. Macam mana pula dengan air wuduk? Nak bawa air wuduk sendiri?
InsyaAllah kalau siapa yang tak berwuduk di masjid, mereka boleh wuduk lah. Boleh. Cuma lagi baik kalau mereka dah ambil wuduk di rumah. Okay. Jadi setiap kali mereka keluar tu dah mulalah pahalanya tu dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siapa yang nak booking solat raya dan sebagainya, tak dapat solat raya, dia adalah satu perkara yang memang menghampakan lah. Tetapi kita kena letak semat dalam pemikiran kita bahawasanya segala apa yang kita nak tak semestinya kita akan dapat, melainkan Allah SWT dah berikan, dah memang takdirkan perkara tersebut untuk diri kita. Kita dah usaha sekali tak dapat, jadi ini adalah antara ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi kalau kita sabar, dapatlah kita ganjaran ujian tersebut. Jadi kalau kita yang booking dapat, maknanya kita mensyukuri nikmat tersebut. Jadi agama kita ni macam ada dua kaki lah untuk jalan. Satu kaki syukur, satu kaki sabar. Daripada situlah dia akan memupuk jiwa seorang Muslim. Jadi kalau katakan dia tak dapat booking dan sebagainya, boleh dia buat solat raya di rumah sendiri. Boleh buat dengan keluarga. Boleh dengan keluarga. Jadi boleh download Muiz punya khutbah. Boleh Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu. Bagus tu. Boleh insya-Allah. Dekat rumah boleh cerita Ustaz. Dah ada ni dia. Bakat dia dah ada dah, alhamdulillah. Jadi kat rumah boleh kita baca khutbah. Kalau cakap tentang solat raya ni mesti dengan khutbah dia sekali lah. Solat raya ni disunatkan dengan khutbah lah. Kalau kata sebab kenapa disunatkan dengan khutbah? Sebab Rasulullah SAW tak pernah solat raya tanpa tanpa ada khutbah selepas solat raya tersebut. Jadi boleh kita baca khutbah. Kalau katakan kita miss mungkin malam raya tu sibuk dengan persiapan rumah dan nak buat kuih dan sebagainya. Lepas subuh tidur, kemudian terbangun pula pukul 10. Terlepas kita solat raya yang selalunya kita solat waktu tu. Boleh kita solat raya juga lepas pukul 10 tu. Boleh. Dia sampai pukul berapa? Sebelum Zuhur? Dia daripada selepas syuruk, selepas syuruk sampailah waktu Zuhur, sebelum Zuhur. Sebelum tergelincirnya matahari. Dia macam solat duha punya timing. Ya betul, macam solat duha punya timing. Dan kalau katakan kita lihat kepada beberapa nukilan-nukilan daripada ulama-ulama kita, mereka mengatakan kalaulah katakan kita terlepas waktu pukul 12 tu, boleh tak kita qada solat sunat raya? Mengikut kepada beberapa pandangan ulama, dia boleh diqadakkan. Sebab solat sunat ni pun boleh diqadakkan. Istimewa. Jadi kalau siapa nak solat malam qiyamul lail, dia selalu solat qiyamul lail, sekali tiba-tiba malam tu dia tertidur, besok pagi dia boleh solat qada yang dia lah tertinggal daripada solat qiyamul lail, berdasarkan beberapa amalan beberapa sahabat ridwanullahi alaihim. Tapi yang lebih afdal lagi qada lah yang wajib dulu ya. Betul. Jadi Ustaz, daripada rumah berjalan kaki ke masjid, ini saya nak tanya tentang sunnah Rasulullah lah ya. Rumah berjalan kaki ke masjid ataupun rumah naik kereta pergi masjid. Mana satu? Jadi kalau kita lihat kepada riwayat daripada sahabat-sahabat Nabi yang dinukilkan daripada buku yang sama juga Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, ada menyebutkan bahawasanya Rasulullah SAW tak pernah menaik tunggangan untuk pergi ke solat raya. Bahkan Rasulullah SAW akan jalan mengikut perjalanan-perjalanan ataupun tempat-tempat supaya tunjukkan syiar Islam tersebut. Jadi ini adalah antara anjuran lah para ulama kita, tapi dan anjuran para sahabat ridwanullahi alaihim. Dinukilkan daripada Imam Asy-Syafi'i, daripada seorang tabi'in yang bernama Az-Zuhri. Tetapi kalau kita lihat di sini, dekat Singapura punya keadaan mungkin berbeza. Ada yang mungkin dapat booking dekat tempat yang jauh. Takkanlah nak jalan kaki rumah dekat Woodland tapi booking dekat Teluk Belanga. Jalan jauh juga kan. Jadi kita ambil daripada tujuannya. Tujuannya adalah untuk menzahirkan syiar Islam, untuk menunjukkan kegembiraan kita. Jadi bolehlah kita naik kenderaan, tak ada masalah apa-apa. Boleh juga. Jadi bolehlah. Dan sepanjang jalan tu, apa antara perkara yang boleh kita lakukan? Ada tak perkara-perkara sunnah yang boleh kita ikut? Okey, untuk dalam perkara ini kita digalakkan sajalah untuk takbir, macam kita baca takbir biasa, Allahu Akbar sepanjang jalan boleh. Ataupun kalau kita nak baca zikir apa-apa, yang penting kita elakkan daripada buat maksiat lah. Maksiat pun ada maksiat mata, ada maksiat telinga, maksiat mulut. Kadang-kadang tengah jalan Ustaz, tiba-tiba jalan pula anak mami pakai seksi tu pun pandang lain Ustaz, terus satu istighfar, tengok lain ujian. Astaghfirullah.
Astaghfirullahalazim. Apa ni? Dan terus bertakbir lah. Ya, betul. Jadi ingat itu antara perkara lain kita boleh buat tengah jalan. Tapi Ustaz, kalau tengah takbir tiba-tiba isteri call minta tolong balik belikan roti. Boleh kita tak angkat. Boleh angkat. Boleh angkat. Sebab itu pun adalah antara tuntutan kita juga sebagai seorang suami ataupun mungkin anak dan sebagainya lah. Jangan korang nak elak tak boleh Ustaz, saya tak boleh angkat, saya tengah takbir ni. Allahu Akbar, Allah. Nampak telefon daripada isteri. Takbir. Ni confirm ni isteri suruh beli roti ni. Malas betul lah kedai ni. Dan Ustaz, pada hari raya pertama lah, apa lagi perkara-perkara sunnah yang boleh kita lakukan? Untuk hari raya yang pertama, selain daripada kita awalkan keluar pergi ke masjid, kita boleh melakukan mandi, kita membersihkan diri sebelum kita keluarlah solat raya. Mandi tu kira mandi macam mana? Dia mandi setakat untuk menunjukkan mandi macam kita mandi biasa. Okay. Jadi cuma kita niat je lah, mandi ni adalah untuk kita hiaskan diri untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mandi kita tu dia considered as satu ibadat juga. Bukannya perkara yang sia-sia. Jadi bila kita ada niat tu dah jadi ibadat, Ustaz. Ya, betul. Kalau tak ada niat jadi ibadat juga. Kalau tak ada niat, sebab dia tak tahu. Dia tak ada ibadat. Tak ada. Dia nak kena niat. Dia kena niat. Ingat saudara, sebab tu orang kata niat tu penting. Kan Ustaz? Kalau nak buat apa pun niat kau penting. Kau nak tolong orang, lepas tu nak upload kat Insta story, niat penting. Tolong orang untuk apa tu? Niat penting. Wasilah dia ataupun perbuatan yang kita lakukan dengan niat tersebut pun kena betul jugalah. Kadang-kadang ada orang niat dia baik, tapi sebenarnya perbuatan dia tu tak mengikut kepada apa yang dia niatkan lah. Satu masalah, Ustaz. Jadi bagaimana pula dengan saya pernah dengar orang cakap, pagi-pagi bangun makan dulu. Betul. Itu pun adalah salah sebuah riwayat daripada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, bahawasanya Rasulullah SAW yakulu yaumal fitri tamarat qabla an yaghdwa ila masjid ataupun qabla an yaghdwa ila musalla, yang bererti Rasulullah SAW akan makan tamarat ataupun kurma, beberapa kurma sebelum Rasulullah pergi ke solat Idul Fitri. Jadi kalau kita lihat, Anas bin Malik sambung lagi, Rasul akan makan tamar tersebut dalam keadaan yang ganjil. Mungkin 1, mungkin 3, mungkin 5 dan sebagainya. Jadi itu cara dia lah. Makan untuk batalkan atau untuk membezakan Ramadan, hari Ramadan dengan hari raya lah. Jangan pula pagi tu awak bangun mana ni rendang ketupat tak ada dia makan sedikit je, Ustaz. Betul. Ada suami dia gitu dah. Ustaz cakap kena makan. Apa awak kasih saya ni? Makan roti je. Walaupun kalau kita minum air pun boleh juga. Kalau katakan dekat rumah tu mungkin belum ada apa-apa, kita sekarang ni mungkin susah nak masak ada orang order mungkin order tu belum sampai, jadi dia nak minum, dia tak ada apa-apa kat rumah, nak masak mungkin dah susah, minum air pun boleh juga. Jadi untuk menunjukkan perbezaan lah. Jadi untuk kita imbas kembali pada pagi raya tu, mandi kena diat lah. Mandi untuk bersihkan diri untuk beribadah, itu sunat. Kemudian makan di pagi hari, maknanya untuk bezakan Ramadan dengan Syawal. Kena makan tu pun sunat. Sunat Rasulullah. Dan kemudian bila kita berjalan daripada rumah nak pergi ke masjid, digalakkan untuk kita berjalan kaki daripada menunggang motor naik kenderaan, kecuali kalau tempat jauh lah. Kalau boleh kita digalakkan, itu pun sunnah Rasulullah. Sambil berjalan tu kita digalakkan untuk berzikir, bertasbih ataupun bertakbir. Itu pun juga sunnah Rasulullah. Jadi dan pada waktu yang sama juga, selain daripada itu, Rasulullah SAW pun galakkan kita untuk pakai baju yang terbaik lah untuk hari raya, solat raya. Baju yang terbaik itu tak semestinya jubah, Ustaz. Tak semestinya jubah, tak semestinya baju baru. Dia adalah satu baju yang kita rasa presentable. Kita hargai baju tu. Ini baju untuk keluar ni. Ini baju untuk aku pergi majlis persandingan. Jadi pakai cantik sikit dah nampak. Itu pun satu sunnah. Itu pun satu sunnah. Bahkan kalau kita lihat daripada nukilan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i pun pernah menyebutkan bahawasanya kalaulah anak-anak kecil ni kita nak pakaikan perhiasan, boleh ke tidak? Anak kecil kita nak pakaikan emas ke ataupun mungkin perak ke, walaupun anak tu lelaki, boleh ataupun tidak. Jadi Imam Asy-Syafi'i menukilkan bahawasanya perkara tu dibolehkan kalau anak tu anak kecil, untuk datang berhias pada waktu hari raya, dibolehkan. Tapi kalau katakan dia dah akil baligh, maka dah tertakluklah hukum emas kepada lelaki itu tidak dibolehkan. Maknanya haram. Jadi jangan pula anak kecil
kecil lelaki awak pergi tindik telinga Kenapalah buat benda-benda macam tu. Nanti anak tu tengok boleh tindik telinga, sampai besar dia ingatkan boleh tindik telinga. Dia elak lah, kalau boleh elak kan, supaya terbiasa. Kalau dia kecil-kecil biasa pakai mask, walaupun anak kecil, nanti dah besar pun dia ingatkan dia boleh pakai mask. Kalau tak ada bimbingan agama yang betul Jadi selain daripada itu Ustaz, saya nak tanya bagaimana pula dengan, saya pernah dengar juga pergi ke masjid jalan route A, balik pulang dari masjid jalan route B, macam mana? Betul. Itu pun ada daripada riwayat-riwayat yang dhaif lah. Tetapi boleh kita ambil faedah daripada riwayat tersebut. Dhaif tu apa Ustaz? Dhaif tu maknanya dia taklah sampai kepada darjat yang sahih. Sahih tu maknanya 100% ni Rasulullah yang cakap. Okay. Tapi kalau dhaif tu dia mungkin 70% atau mungkin 30% lah. 30% Rasulullah cakap. Tapi dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para tabi'in. Jadi itu yang mereka kata okeylah, boleh kita ambil terima. Walaupun kita ragu-ragu sikit ni Rasul betul-betul 100% cakap ataupun tak. Tapi pasal ada orang buat, jadi hadis dhaif tu diamalkan, boleh kita amalkan lah. Okey, saya nak tanya Ustaz terus banyak soalan ni. Boleh tak mengapa tak. Dalam keadaan berwuduk Ustaz, kita dah ambil wuduk ni, tiba-tiba alamak, lupalah nak makan something, tak apalah ambil satu biskut makan lah. Batal tak wuduk kita? Okay, pada waktu tu tak batal wuduk. Bahkan wuduk tu batal kalau kita lihat untuk mazhab Imam Syafi'i lah, tak termasuk mazhab Imam Ahmad dan sebagainya. Kalau mazhab lain, makan daging salai pun boleh batalkan wuduk. Makan daging unta pun boleh batalkan wuduk. Burger makan batal Ustaz? Kalau burger daging unta batal. Jadi itu mengikut pada beberapa mazhab yang lain. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i, dia adalah Imam Syafi'i bukan Ustaz bukan Ustaz. bukan. Ustaz pun nama Syafi'i juga Imam Syafi'i nama dia Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Jadi dia adalah jalur keturunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat kepada mazhab Imam Syafi'i ni, berdasarkan kepada hadis-hadis dan juga ayat Quran yang Imam Syafi'i teliti, Imam Syafi'i one thing, dia adalah seorang lelaki yang sistematik. Jadi dia akan letakkan semua hadis-hadis ayat Quran ni dalam satu sistem yang kita boleh, dia macam compilekan satu sistem lah untuk kita sekarang ni nak senang keluarkan hukum. Jadi dalam perkara tersebut, Imam Al-Syafi'i ada menyebutkan perkara yang membatalkan wuduk ni, semua perkara yang keluar daripada kubul ataupun dubur. Mungkin kita terperanjat lah dengan kubul tu apa, dubur tu apa. Kubul tu adalah segala saluran yang keluar dari depan. Dubur tu semua perkara yang keluar daripada saluran belakang. Jadi yang keluar dari depan seperti air kencing dan sebagainya. Yang keluar daripada belakang adalah najis dan sebagainya. Tapi kalau katakan dia adalah perkara yang keluar daripada depan, iaitu najis, maka dia batal wuduk. Jadi kalau selagi mana perkara tersebut tak keluar dari depan, tak keluar dari belakang, dia tidak membatalkan wuduk orang tersebut lah. Walaupun dia dah ambil wuduk, dia makan, nak sunnah makan sikit tu, dia makan okey Ustaz? Okey, tak ada masalah apa-apa. Jadi dalam perkara batal wuduk ni pun Imam Syafi'i ada letak lagi satu kategori yang madhan khuruj hadus sabilain, iaitu selalunya boleh membantu ataupun selalunya yang boleh menyalurkan sesuatu perkara keluar daripada depan ataupun daripada belakang. Contohnya macam berpegang-pegangan antara dua jenis yang bukan muhrim, dan tanpa berlapik dan sebagainya, sebab boleh mendatangkan syahwat. Bila mendatangkan syahwat, dia selalunya akan keluarkan beberapa cairan yang keluar daripada lelaki tersebut. Disebabkan itu batallah wuduk tersebut, berdasarkan kepada ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Jadi pakaian tu pun kena tukar Ustaz dah kena konon macam najis lah itu. Ya betul, tu kena tukar juga. Jadi kalau kita jalan Ustaz, pergi solat ni dah ada wuduk, sebab digalakkan wuduk dari rumah kan. Ya betul. Sebab tu saya ada banyak soalan ni. Tiba-tiba mungkin kita jalan pakai slipper, kita tertendang lah, najis lah kaki kita terkena najis, batal tak wuduk Ustaz? Pun tak batal, sebab dia tak ada keluar apa-apa daripada depan, dia pun tak ada keluarkan apa-apa daripada belakang lah, dubur. Jadi maka tak batal wuduk kita. Dan kalau nampak jiran lama, jiran Cina, sama hari raya, dia tak salam dia pagi-pagi. Kita dah wuduk ni Ustaz, selamat hari raya. Tapi kalau kita tak wuduk tangan,
jiran kita Ustaz, kita faham tahu, kita tak sorry. Macam mana Ustaz dalam situasi tu? Untuk kalau dalam situasi kita sekarang ni senang lah kita buat salam mufti Tapi kalau katakan di luar situasi kita sekarang ni, salam kepada lelaki yang bukan beragama Islam, yang sama jantina, dia tidak membatalkan orang tersebut, wuduk orang tersebut lah. Samalah juga kalau katakan beliau bersalaman dengan orang yang mungkin transgender dan sebagainya, tapi asalnya adalah orang lelaki, dia tidak membatalkan wuduknya. Kalau salam dengan neighbor kita berbangsa Cina ke India ke, tapi yang perempuan batal lah. Tu batal wuduk lah. Kalau tengah solat Ustaz, kita makan, contohlah isteri kan nak batalkan puasa, isteri goreng ayam, cubit ayam tu sikit makan. Tiba-tiba tengah solat hari raya ni kan, solat tiba-tiba ayam yang terselit tu kita tertelan Ustaz. Kalau tertelan tak sengaja, dia tak membatalkan. Tak sengaja tak batal. Tapi kalau dah rasa kan, dah rasa ada ayam sikit, tak apalah, telan je. Tu batal. Batal. Tu batal. Jadi kita kena keluarkan. Jangan nak step ayam kat dalam mulut punya dia tadi turut telan batal jadi kita ambil, pegang dululah. Ya, betul. Takkan nak buang kat atas masjid, kotor tu Ataupun kadang-kadang mungkin bibir kita ada orang kan dia gigit-gigit bibir dia terkeluar, tercabut kulit dia. Kulit. Tu dia telan, ataupun membatalkan membatalkan solat dia. Nampak? Makan kulit sendiri membatal Ya, betul. Jadi selagi mana dia dah jadi dalam satu pemakanan lah. Sebab solat ni, kalau sorry Ustaz, kalau sinus pagi-pagi crack tertelan pula sinus tu. Sinus tak ada masalah apa-apa. Tak ada apa-apa. Dia sama macam air liur kita lah. Ada satu perkara yang kita tak dapat dielakkan. Jadi dia bukannya perkara yang makan, dia tidak membatalkan solat kita. Sebab solat ni kalau kita lihat, dia adalah satu perkara yang khusus. Sebab tu dia ada takbir ihram. Takbiratul ihram tu, bila kita takbir tu Allahu Akbar lah. Ihram tu mengharamkan. Jadi maksud dia takbiratul ihram, takbir Allahu Akbar yang mengharamkan. Jadi yang mengharamkan apa? Yang mengharamkan yang benda-benda yang kita boleh buat di luar solat. Kita tak boleh buat dalam solat. Contoh macam berbual, ketawa, mungkin kita bergerak lebih kiri kanan, sampaikan orang nampak macam orang ni tak solat ke apa dan sebagainya. Jadi itu adalah satu perkara yang kita mengharamkan diri kita daripada melakukan perkara yang boleh kita buat di luar solat. Termasuklah makan dan minum. Jadi itu bab solat lah. Kita dah tahu nak pergi ke solat masjid tu, kalau digalakkan berwuduk, kemudian bawa sejadah sendiri, bawa telekung sendiri. Ya, selepas solat tu ada khutbah Jumaat, itu sunat untuk kita dengar. Ya, khutbah raya. Maaf, khutbah raya. Khutbah raya sunnah untuk kita dengar lah. Betul. Kalau yang keluar tu mungkin tidak ada dapat pahala lah. Dia tak ada efek apa-apa lah kepada solat raya dia. Jadi boleh keluar juga. Boleh keluar juga. Dan selepas solat raya habis, selepas khutbah tu ada sistem lah keluar daripada ruang solat tu ataupun masjid tu cepat-cepat dan terus pulang ke rumah. Ya, betul. Kan? Dan sekarang bila sampai di rumah Ustaz, ini saya nak tanya, adakah ini adat ataupun ibadat, iaitu minta maaf di pagi raya? Okay. Macam mana Ustaz? Sebenarnya perkara ni dia bukannya satu yang ibadat, kirakan yang dah memang diletakkan mesti kena buat. Tapi dia adalah satu adat yang menjadikan satu kebiasaan yang baik dalam masyarakat kita. Bahkan minta maaf ni adalah satu perkara yang baik lah. Kita mengakurkan kesilapan kita, dan kita memaafkan orang lain tu lagi satu perkara yang baik. Yang minta maaf tu benda yang biasa, tapi memaafkan orang ni benda luar biasa. Jadi bila kita dapat maafkan orang, maknanya kita telah mengutamakan cinta Allah ataupun kita mengharapkan keridhaan Allah daripada ego kita sendiri. Macam contohnya mungkin orang tu dah buat banyak buruk dekat kita. Sekarang ni baru kau datang nak minta maaf dekat aku. Jadi kita elakkan perkara tersebut daripada berlaku. Kita utamakan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada keridhaan diri kita sendirilah, ego diri kita sendiri. Jadi dia adalah satu adat yang telah diletakkan dalam masyarakat kita. Bahkan itu adalah adat yang baik, dan kita teruskanlah dalam melakukan adat tersebut. Dia akan menjadi ibadat, insya-Allah. Jadi kalau benda tu baik, teruskanlah, ya. Betul. Untuk minta maaf tu, untuk memaafkan, dan saya rasa dah sampailah kita di penghujung berbincangan kita pada pagi ni. Mungkin ada apa-apa lagi Ustaz nak tambah ke? Untuk sekarang ni saya cuma nak bilang kepada teman-teman yang ada di luar sana, untuk sama-sama kita take
kita hargailah masa yang ada ni. Sebab masa yang ada ni kita tak akan dapat putarkan balik. Jadi setiap waktu yang dah lepas ni adalah umur kita. Jadi kita bukannya jadi semakin muda, kita akan menjadi lebih berusia. Jadi kita rebutkanlah peluang yang ada untuk kita terus melakukan ibadat. Dan saya ajaklah kepada tuan-tuan berada di rumah sana untuk terus melakukan salah satu perkara yang jariahnya ataupun kelebihan ganjaran dia tu berpanjangan. Antaranya adalah berwakaf lah ke Masjid Al-Amin, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dengan keberkatan rezeki, umur, kesihatan dan segala usaha yang diinginkan tercapai. Jadi derma untuk Masjid Al-Amin masih lagi diteruskan sepanjang tahun sampai bila-bila selagi masjid tu berada di situ. Masjid memerlukan bantuan anda, sebab seperti yang kita tahu masjid-masjid di Singapura ni, kalau salah Ustaz tolong betulkan saya, beroperasi dengan bantuan masyarakat, ya betul. Dengan mana nak bayar bil elektrik, bantuan masyarakat. Dan kita tahu sekarang ini sembahyang Jumaat pun dah kurang dia punya jemaah yang dapat hadir. Jadi maknanya bila kurang jemaah, kuranglah orang masuk duit tabung, kuranglah pendapatan, dan ini memerlukan anda untuk tambah pendapatan solat Jumaat, solat wajib, dengan sumbangan melalui online, fund transfer, pay now. Sekarang macam-macam cara boleh anda lakukan. Dan ini malam raya, peringatan KC dan ustaz untuk semua, jangan lupa zakat fitrah. Laksanakanlah melalui online, bank transfer, macam-macam boleh. Zakat fitrah ada 3 cara, 3 bayaran. Yang pertama $5 lebih, $7 lebih, dan yang ketiga variable. Berapa banyak kita nak kasih boleh lah. Alhamdulillah dia ada variable. Allah Ta'ala firman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, maka tunjukkanlah, zahirkanlah nikmat tersebut. Dan dengan itu kita tamat rancangan Cakap Masjid ini, dan kita akan tamat dengan ucapan istimewa daripada iaitu yang amat berbahagia. Kita bersama dengan Tuan Pengurusi Masjid Al-Amin untuk memberikan sepatah dua kata. Terima kasih pada Ustaz Syafiee, dan kita kembali selepas ini. Mungkin Ustaz nak cakap selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Semoga segala amalan ibadat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Minnal wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Kita bersama dengan Tuan Pengurusi Encik Jamil. Silakan Bang Jamil. Sungguh meriah sekali kita suasana di malam raya ini. Semoga Allah SWT sentiasa mengurniakan semua masyarakat Islam Singapura dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan baik. Dan Allah angkat segala kesusahan, kesulitan para masyarakat Islam kita, dan Allah kurniakan kemudahan bagi segala urusan-urusan kita, insya-Allah. Amin. Macam mana Cik Jamil boleh tercetus nak buat rancangan Cakap Masjid ni? Apa datang idea ni? Ini pastinya untuk bantu dana masjid lah. Ya, tapi dalam banyak-banyak projek ni, kenapa boleh tercetus podcast ataupun videocast ni? Ya, saya pun adalah salah seorang yang sering juga mendengar program DJ KC, iaitu Malam Seram. Terima kasih. Dan saya lihat begitu ramai sekali pengikut DJ. Mudah-mudahan DJ KC terus berjaya dalam segala urusannya. Dan insya-Allah kalau kita lihat sewaktu masjid mula ditutup pada awal tahun lalu lah, di mana semua masjid ditutup waktu circuit breaker. Jadi di situ kita lihat banyak masjid-masjid, para asatiza, para petugas di masjid, mereka lihat dari satu aspek bagaimana untuk menyebarkan dakwah, menyampaikan agama, walaupun masyarakat Islam tidak dapat hadir di masjid, tetapi melalui social media, melalui online dapat dilaksanakan program-program seperti kuliah-kuliah di online, even maaf ya DJ KC, program Maulidur Rasul. Waktu itu kami bekerjasama dengan Ustaz T.M. Fauzi, dan kita dapat laksanakan secara online. Satu yang luar biasa DJ, saya lihat bila mana kita telah melangkah masuk kepada program bukan sahaja di masjid tetapi melalui online, kelihatan begitu ramai yang hadir sama. Kalau saya lihat di waktu kuliah-kuliah agama dan waktu majlis Maulidur Rasul, kalau di masjid lah DJ KC biasanya dalam 500 jemaah. Tetapi bila saya lihat di online, bila kita melaksanakan program, hampir 1000 jemaah yang hadir. Masya-Allah. Dan biasanya lah kalau kita lihat, saya pun merasakan satu sama amat terharu sokongan daripada masyarakat Islam.
Tidak kira di Masjid Al-Amin dan seluruh masjid di Singapura memang rata-ratanya sambutan yang amat menggalakkan melalui program online. Begitu idea ini tercetus dengan saya kelihatan, memang saya lihatlah program-program online DJ KC sampai puluhan ribu pengikut, dan jadi di situ tercetus satu idea bagaimana dapat bekerjasama dengan DJ KC. Dan ini bukan kali pertama lah saya lihat. Saya ingat lagi waktu saya masih bertugas untuk mengendalikan khidmat di Masjid Mujahidin tahun lalu, telah pun kita bekerjasama ya. Jadi tahun ini memandangkan saya berada di Masjid Al-Amin, saya masih dapat berhubungan dengan DJ KC, dan alhamdulillah kita dapat bekerjasama dengan amat baik. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua asatizah yang bersama sepanjang 22 episod yang telah dijalankan, dan asatizah-asatizah yang telah banyak memberi sokongan dan yang padulah kepada Masjid Al-Amin. Kami amat menghargai jasa mereka, dan terutama sekali DJ KC lah yang sudi bekerjasama dengan pihak masjid. Itu amat kami hargai dan kami syukurilah kerana DJ melaksanakan program Cakap Masjid ini tanpa apa-apa bayaran langsung. Alhamdulillah. Ini adalah sumbangan ikhlas DJ untuk membantu usaha Masjid Al-Amin untuk mengumpulkan dana. Apatah lagi dalam keadaan Masjid Al-Amin ini sudah usang ya DJ. Sudah hampir 30 tahun Masjid Al-Amin telah bertapak di kawasan Teluk Belanga. Yang dulu asalnya DJ ada dua masjid di kawasan Teluk Belanga lah, Masjid Radin Mas dan juga Masjid Kampung Jago. Jadi ramai jawatankuasa yang lalu yang mungkin yang telah kembali ke rahmatullah antaranya Ustaz Mufradi yang sangat terkenal waktu itu dengan jawatankuasa pembinaan Jadi Masjid Al-Amin dibina sejak 1991. Lama tu. Tetapi saya dimaklumkan sejak 1981, 10 tahun sebelum Masjid Al-Amin terbina, sudah tertubuhnya jawatankuasa untuk mengumpulkan dana pada waktu itu. Masya-Allah. Jadi semoga semua jasa dan bakti seluruh mereka yang telah berjasa untuk Masjid Al-Amin diberkati Allah, dirahmati Allah. Ya, itu yang saya amat terharulah bila melihat membaca cerita-cerita sejarah tentang bagaimana usaha mereka ya, itu yang saya terpanggil untuk bagaimana generasi akan datang 30 tahun akan datang, bagaimanakah masjid Al-Amin ini dapat terus dipertingkatkan fasilitiesnya agar ia dapat kekal relevan untuk golongan generasi akan datang, 30 tahun akan datang. Jadi adalah amanah saya dan semua warga kerja dan juga sokongan relawan dan masyarakat Islam Singapura untuk memastikan Masjid Al-Amin ini terus dapat memberi yang terbaik dari segi khidmatnya, programnya dan fasilitas yang selesa untuk semua. Ada satu pesanan saya nak share lah DJ. Ada waktu saya bertugas di mengendalikan Masjid Mujahidin dulu. Seorang noja, beliau bekerja membersihkan masjid sahaja. Beliau orang yang dah retire lah, dah umurnya dah pun dah masuk 80 tahun. Otai Otai. Jadi bila saya lihat beliau tak ada di masjid, saya boleh tahu beliau tak ada di masjid pada hari itu bila saya tengok daun-daun kat sekeliling masjid tu ada, maknanya beliau tak hadir. Dan beliau kadang-kala saya bila ada apa-apa cabaran, apa-apa soalan nak tanya, saya akan cuba tanyakan kepada beliau, dan ramai jemaah yang kenali beliau sebagai seorang yang mungkin orang yang baik, orang yang selalu diminta nasihat. Jadi kadang-kadang saya tanya beliau nasihat macam ini, macam mana gini Haji jadi beliau hanya sebut, Cik Jamil, yang penting semua baik-baik. Dia punya jawapan tu simple, tapi kita nak mengendalikan diri kita macam tadi Ustaz Syamil cakap, kadang-kadang setiap manusia tu ada keegoannya dan sebagainya. Jadi sama ada apa-apa segala cabaran dan masalah kita, saya harapkan dan menyeru kepada semua, yang penting kita membuat satu keputusan yang keadaannya semua baik-baik ya. Sebelum kita akhiri Cik Jamil, saya nak panggil Ustaz Syafi'i untuk membaca doa penutup. Baik, insya-Allah itu yang terbaik, insya-Allah. Cakap masjid. Silakan Ustaz Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadahkan tangan-tangan kami ini ya Allah kepadamu ya Allah dengan mengharapkan rahmat dan limpahan kurniamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau terimalah puasa kami ya Allah. Kau terimalah segala pemberian kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berkatilah mata pandangan kami ya Allah. Kau berkatilah telinga
kami ya Allah. Amin, Kau berkatilah segala nikmat-nikmat anggota badan yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau berkatilah juga kedua ibu bapa kami ya Allah. Amin, ya Kau Allah. berkatilah juga insan-insan yang berada bersama kami ya Allah. Amin, Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan daya upaya Engkau ya Allah. Amin, Ya Allah ya Tuhan kami, Kau rahmatilah kami ya Allah. Amin, ya Apabila Allah. kami berada dalam kubur ya Allah. Amin, ya Kubur itu tempatnya gelap ya Allah. Amin, Kubur ya itu tempatnya penuh dengan serangga-serangga ya Allah. Amin, Ya ya Allah ya Allah. Tuhan kami, sesungguhnya tiada dapat menyelamatkan kami daripada tempat tersebut melainkan Engkau ya Allah. Amin, Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah sumbangan kami ini ya Allah, amalan-amalan Amin, soleh kami ini ya Allah, antara perkara-perkara yang mendapatkan keridaan dan juga pengampunan di sisi-Mu Amin, ya ya Allah. Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami akur tentang dosa-dosa yang telah kami lakukan. Amin, Kami ya menggunakan Allah. nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami ini ya Allah, kepada Amin, benda-benda ya yang Allah. Engkau larang ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon keampunan di sisi-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma inna na'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat Amin, wa hubbal ya Allah. masakin wa an taghfira lana wa tarhamana. Allahumma Amin, ya ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Bye.